Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Pagi ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan yang mengejutkan daripada Ahli Parlimen Bukit Gantang. Mari kita teruskan mendengar ulasan yang dibuat oleh saudara kita Iswardi Murni. Mari kita lihat dan dengar sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan saya ucapkan kepada rakan-rakan sahabat anda yang menonton saya pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama dengan saya. Minta maaf saya tak live di TikTok saya live di YouTube, Facebook sebab saya ada urusan lain. Sekarang ni saya kat luar kejap. Okey, suara saya okey. Saya ingatkan suara saya double. Ataupun ada echo sebab saya guna mikrofon yang dulu kan ada masalah echo kan. So thank you everyone kerana terus bersama dengan saya. Mohon share, like, subscribe. Terima kasih saya ucapkan kerana menonton. Ada yang semalam, ada yang hari ni call saya, betul ke dalam minggu ni sesuatu berlaku Is? Dia kata. Betul ke dalam minggu ni ada sesuatu berlaku? Saya kata bukan minggu ni, tapi dalam masa yang terdekat lah saya katakan. Dan hari ini kita ada cerita beberapa perkara tuan-tuan. Yang pertama mengenai pendedahan Bukit Gantang, mengenai apa yang berlaku di dalam Bersatu. Actually interview itu 3 hari lepas. Cuma saya tak cover. So hari ini saya cover sedikit lah. Ketidakpuashatian dengan peruntukan dan sebagainya. Dan benarkah beliau disogok 30 juta? Itu satu persoalan untuk dia nak melompat sebagainya. Ada yang kata disogok 30 juta. Dan benarkah sewaktu PN dahulu sebenarnya beliau disogok 30 juta? Kita akan tengok. Kemudian kita tengok PAS mencatat, dia dikatakan catat prestasi terbaik di bawah Hadi. Sebenarnya apa taktik yang Hadi gunakan sehingga beliau, boleh saya katakan, ya saya akui PAS mencatat prestasi terbaik di bawah Hadi, tetapi apa taktik yang beliau gunakan? MCA kata Zahid bermimpi di siang hari, Tuan Ibrahim Tuan Man akui PAS lebih besar berbanding dengan Bersatu. Dan juga apa akan jadi kalau PAS tidak dapat lunas hutang harakah yang sekarang ini mereka terpaksa tanggung. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Terima kasih yang terus bersama dengan saya. Terima kasih di YouTube, Facebook dan juga Twitter. TikTok saja saya tak ada malam ini insyaAllah. So sebelum itu terima kasih kepada yang share, yang like, subscribe. Untuk makluman, saya ada sedikit bantuan. Nanti saya nak minta tolong lagi lah tuan-tuan. Bantuan siapa-siapa nak membantu sebenarnya kan. Dan saya dengar adik saya, dua orang adik saya, tapi salah seorang akan berangkat ke dengan misi bantuan untuk rakyat di Palestin dengan menggunakan kenderaan peribadi. Bukan maksudnya kenderaan peribadi naik kereta, naik kapal terbang tetapi satu usaha NGO peribadi adik saya sendiri. Itu nanti saya akan war-warkan, saya baru dapat maklumat mengenai perkara tersebut, dan mereka akan terbang dalam kira-kira 21 Disember ini. Adik saya ni ramai juga aktivis-aktivis tuan-tuan daripada adik saya ni. So mungkin, tapi mereka tak dalam politik lah, mereka dalam benda lain kan. Tetapi aktivis-aktivis lah. Adik-adik saya ni ramai, saya ada ramai adik. Baik, nanti saya akan war-warkan kemudian, bukan sekarang lah, mungkin in the live saya akan war-warkan. Baik, InsyaAllah. So kita akan cerita Salam 51. Salam 51 tuan-tuan. So berkenaan dengan perkara ini, kita akan sebarkan sebentar. Kita akan apa orang kata, saya nyatakan sebentar lagi. Okey, sekejap Okey. Baik. Terkini, PN kekal di Gua Musang. Mahkamah tolak rayuan petisyen Barisan Nasional. Muhammad Azizi Abdul Naim dari PN kekal sebagai Ahli Parlimen Gua Musang susulan keputusan Mahkamah Persekutuan menolak rayuan petisyen pilihan raya oleh BN. Panel 3 hakim yang dipengerusikan Presiden Abang Iskandar Abang Hashim sebulat suara menolak rayuan Muhammad Azmi Mahmud. Hakim lain yang bersidang adalah Rozariah Bujang dan juga Abdul Bakar Jais. Pada 5 September lalu, Mahkamah Pilihan Raya Kuala Baru menolak petisyen pilihan raya BN untuk Gua Musang berikutan pemecatan pasukan Peguam Azmi. Dilaporkan bahawa Azmi memfailkan petisyen untuk membatalkan keputusan bagi kerusi Parlimen Gua Musang dan menewaskan Tengku Razali dengan majoriti 1826 unit. Bagi saya, Gua Musang ni dia tak adalah perkara yang signifikan berlaku di Gua Musang kerana
Dia tidak ada satu apa orang kata, satu kesalahan pilihan raya yang terlalu obvious sebenarnya. Berbanding dengan katakanlah Kuala Terengganu atau berbanding dengan Kemaman tempoh hari di mana memang terdapat bukti bahawa sogokan itu diberikan kepada pengundi pada waktu itu. Jadi dalam masa yang sama sebenarnya benda ini membuktikan bahawa mahkamah kita telus. Kalau mahkamah kita tak telus, dah lama dah semua ni kita akan jatuhkan. Petition-petition ni kita terima. Dan nak membuktikan mahkamah ni telus juga tuan-tuan, tak ada campur tangan daripada sesiapa pun, ni kita kenyataan. Ni adalah Syafi'i, Peguam Najib dan sebagainya. Pendakwaan tarik balik rayuan pembebasan Syafi'i. Pembebasan Peguam Veteran Muhammad Syafi'i Abdullah dalam kes penggubalan wang haram 9.5 juta kekal. Ia susulan keputusan pendakwaan untuk menarik balik rayuan mereka untuk membatalkan pembebasan Syafi'i dalam kes melibatkan wang yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Najib Razak. Firma Guaman Peguam Syafi'i Negara mengesahkan penarikan balik rayuan pihak pendakwaan di Mahkamah Rayuan. Sukacita dimaklumkan, pihak pendakwa raya telah memfailkan notis pemberhentian rayuan yang difailkan kepada Mahkamah Rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi. Keputusan Peguam Negara bukan sahaja menggunakan budi bicara tanpa rasa takut atau pilih kasih, tetapi menyokong sifat boleh dicabar keputusan Mahkamah Tinggi di mana hakim terpelajar mendapati dalam kedua-dua fakta dan undang-undang tidak ada unsur kesalahan predikat iaitu aktiviti menyalahi undang-undang untuk menimbulkan pertuduhan penggubalan wang haram, dengan itu membebaskan dengan semua pentuduhan tanpa dipanggil membela diri. Baik, kalau kita tengok dekat sini, apa maksud dia? Okay, ada yang kata tak faham ni, apa maksudnya? Dia macam ni. Hari itu, Muhammad Syafi'i ni, Peguam Najib ini, dituduh di bawah penggubalan wang haram sewaktu Mahathir memerintah 9.5 juta ringgit. Kemudian setelah perbicaraan berlaku, after some time, Mahkamah Tinggi mendapati bahawa dia tidak ada prima facie. Kes ini tidak ada prima facie, jadi tidak dipanggil untuk membela diri. So, Peguam Negara, pendakwa raya membuat rayuan. Biasalah, setiap kali kalau kalah, sama ada pendakwa raya ataupun yang dituduh, dia ada 2 kali peluang untuk merayu. So, dalam kes ini, pendakwa raya kalah. So, bila pendakwa raya kalah, dia merayu. So, dalam rayuan tersebut, merayu untuk maksudnya pembebasan itu tidak diterima dan perbicaraan itu diteruskan dalam peringkat pembelaan. Maksudnya kena panggil bela diri. Tetapi tak sampai pun peringkat untuk nak merayu, pendakwa raya tarik balik. Tak jadi untuk merayu tersebut. So, rayuan itu tidak diadakan. Maksudnya, Peguam Negara tidak menarik rayuan tersebut. Jadi, maksudnya tidak meneruskan rayuan tersebut. So, bila rayuan itu tidak diteruskan, arti katanya apa tuan-tuan? Bila rayuan itu tidak diteruskan, arti kata dia tetap kekal tidak bersalah. Tetap kekal tidak bersalah. So, dekat sini, tidak timbul persoalan sebenarnya sama ada hakim ataupun mahkamah rayuan ataupun Peguam Negara itu mendapat mendapat arahan ataupun ada campur tangan daripada kerajaan. Ini Syafi'i, Peguam Najib. Sepatutnya kalau nak kenakan ni antara orang yang patut dikenakan. Kalau nak kenakan. Tetapi kalau bersalah, kita bersalah. Kalau tak bersalah, tak bersalah. So, benda itu ditarik balik. Tapi yang ini kita tak dengar pula orang PN bising kan. Oh, kenapa kejam kerajaan ini? Tarik balik rayuan tersebut. Tak ada. Sebab ini kena pada dia orang. Jadi poinnya adalah, mahkamah sebenarnya sekarang ini sudah bebas. Tidak ada campur tangan daripada sesiapa, termasuk PMX. Kalau mahkamah atau Peguam Negara merasakan ada kes, dia akan teruskan. Kalau rasa tak ada kes, tak diteruskan. Even Ustaz Wan Ji sekalipun dia dapati bersalah, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Perbicaraan itu without fear of favour. Tanpa dia rasa takut atau pilih kasih. Sekarang ini sedang berlaku. Jadi kita nak risau apa dalam keadaan negara kita sekarang ini? Itu antara yang berlaku secara secara umumnya. Baik. Kemudian ada satu dakwaan. Okay, ini cerita lain pula. Ada satu video yang dibuat kan oleh seorang bernama Abang Mat. Dalam wawancara individu, dia kata bekas banduan Sungai Buloh. Dia kata Anwar Ibrahim ni dapat layanan istimewa. Ada bangunan, ada maksudnya bilik VIP sebab dia pernah disuruh untuk membersihkan bilik tersebut. So hari ni pegawai di Sungai Buloh itu ataupun penjara Sungai Buloh telah membuat satu kenyataan.
Sebenarnya tuan-tuan, saya ada satu video yang saya interview bekas warden penjara Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma saya tak release lagi video tu. InsyaAllah lah, mungkin disebabkan oleh peristiwa ini saya send a release lah. Okey. Dakwaan layanan istimewa terhadap Anwar hanya rekaan Abang Mat. Jabatan Penjara menegaskan dakwaan seorang individu mengenai layanan istimewa terhadap Anwar Ibrahim ketika di penjara Sungai Buloh adalah tidak benar serta berniat jahat. Menerusi kenyataan, jabatan itu berkata pihaknya telah meneliti wawancara individu berkenaan yang mengaku sebagai bekas panduan di penjara Sungai Buloh menerusi sebuah rakaman video di YouTube. Individu itu yang mengenalkan diri sebagai Abang Mat antara lain mendakwa terdapat blok VIP di penjara untuk ahli politik dan Anwar pernah memintanya untuk membersihkan bilik berkenaan. Menjawab perkara itu, Jabatan Penjara berkata tiada bilik untuk menempatkan bantuan VIP di penjara Sungai Buloh dan mana-mana penjara seperti didakwa individu terbabit. Anwar telah ditempatkan di klinik penjara Sungai Buloh di atas pengesyoran oleh pegawai perubatan kerana masalah kesihatan yang dialaminya. Hampir keseluruhan banduan yang ditempatkan di klinik penjara berkenaan adalah banduan warga negara Malaysia dan bukan hanya banduan warga negara asing, jelasnya. Dakwaan Anwar jogging tanpa baju tak benar juga. Jabatan itu turut menjelaskan tiada sebarang tirai dipasang untuk melindungi bilik dasar bagi membolehkan kawalan dan perhatian dilakukan pegawai penjara. Malah katanya terdapat juga kamera litas CCTV yang dipasang kawasan tersebut sebagai bantuan kawalan. Selain itu, jabatan itu berkata dakwaan Abang Mat bahawa aktiviti senaman dilakukan pada sebelah pagi adalah tidak benar. Sebaliknya, aktiviti itu hanya dilaksanakan pada sebelah petang. Percakapan Abang Mat menyatakan Anwar berjoging hanya memakai seluar pendek dan tidak memakai baju juga tidak tepat sama sekali ujarnya. Menurut jabatan itu, bagi sesi lawatan, Anwar diberi layanan sama seperti bandar lain, iaitu mengikut sistem peringkat dan bukannya pada setiap hari. Perjumpaan pula dilaksanakan di tempat lawatan dan bukannya di klinik penjara, katanya. Tambahan jabatan itu kemudahan itu turut diberikan kepada banduan lain dalam urusan berkaitan seperti kematian, perniagaan, pelajaran dan lain-lain urusan. Bilik penempatan banduan di klinik penjara termasuklah bilik Anwar tidak boleh diakses oleh mana-mana banduan lain. Seterusnya, bilik tersebut turut dikawal oleh pegawai penjara yang dihaskan untuk kawalan Anwar saja dan SOP disediakan tidak boleh membolehkan banduan lain berada di situ. Bilik Anwar hanya menghadap dinding laluan petugas dan hanya boleh dilihat dari pandangan hadapan. Maka dakwaan Abang Mat dapat melihat Anwar dalam jarak 50 meter adalah mustahil dan satu rekaan cerita semata-mata. Anwar tak pernah langgar tata tertib. Jabatan Penjara berkata Anwar tidak pernah melanggar tata tertib dan sentiasa mematuhi peraturan penjara. Jabatan itu menjelaskan, semasa berada di hospital luar, Anwar dikawal rapi pada setiap masa, termasuklah semasa pegawai perubatan membuat pemeriksaan. Selain daripada pihak yang dinyatakan di atas, tiada individu lain yang dibenarkan masuk dan berjumpa dengan Anwar. Begitu juga pelawat yang hadir, iaitu keluarga dan peguam patuh kepada SOP penjara, termasuklah pemeriksaan yang perlu dilaksanakan oleh pegawai penjara. Okey, ini panjang cerita dekat bawah tu. InsyaAllah lah, berkenaan kalau kita ni dah keluar, saya sebenarnya since kita ni dah keluar, saya sebenarnya ada interview dahulu. Ada seorang warden ini, seorang warden penjara Sungai Buloh kot. Kata saya Sungai Buloh ke penjara Kajang, saya tengok salah satu. Yang mana beliau adalah salah seorang warden yang pernah ditugaskan untuk menjaga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malah masa saya interview beliau, saya pergi ke rumah beliau, saya tengok gambar-gambar dan sebagainya. Tidak ada apa yang istimewa, tuan-tuan. Saya tanya, ini penjara apa? Dia kata ini penjara di dalam penjara ini ada bilik rawatan, bilik hospital. Maksudnya bilik untuk rawatan di mana apa orang kata banduan-banduan yang sakit. Pada masa itu Datuk Seri Anwar memang sakit dan ada surat doktor dan sebagainya, dan kita pun tahu, dan beliau adalah yang ditugaskan yang disebut tadi tu, under warden khas untuk nak menjaga Datuk Seri Anwar di dalam tu. Ada warden khas, bukanlah untuk jaga dia seorang. Yang jaga bahagian pesakit-sakit ni ada warden khas, dan dia adalah salah seorang warden tersebut. Saya interview beliau dan saya bertanya soalan banyak. Bagaimana keadaan dia? Adakah benar terdapat bilik Datuk Seri Anwar ini dengan TV, dengan apa kemewahan, dengan, dia kata tak ada, sama je macam penjara, macam bilik penjara yang lain. Dia kata tak ada beza pun. Dan dia sebagai pegawai penjara, Datuk Seri Anwar kalau jumpa dia, Datuk Seri Anwar akan tegur dia. Dia kata, Datuk Seri Anwar kata pada dia bahawa dia hanyalah seorang yang menjalankan tugas dan itu sahaja. Saya ada interview beliau. InsyaAllah mungkin dalam masa terdekat ni, mungkin sehari dua ni saya akan release
video tersebut. Saya tunggu masa yang sesuai sebenarnya nak release. Tapi memandangkan 25 tahun hadapan 2024 ni, saya mungkin release video tersebut sedikit awal disebabkan oleh dakwaan apa orang kata so-called Abang Mat ini. Dan dakwaan mengatakan bahawa dia boleh nampak apa orang kata Datuk Seri Anwar punya bilik, itu pun tak benar. Sebab Datuk Seri Anwar berada di dalam ward ataupun di dalam klinik khas. Bagaimana dia kata dia boleh nampak? Jadi dan satu lagi yang obvious yang nampak sangat, dia ni bukan orang dalam penjara. Dia kata senaman itu berlaku pada waktu pagi. Dia tak tahu senaman berlaku pada waktu petang. So nampaknya yang buat video itu memang bodoh lah. Dia memang seorang yang tak pernah masuk penjara Sungai Buloh pun. Mungkin dia teringin kot. Kalau dia teringin tak apa. Lepas ni rasalah kau masuk dalam penjara Sungai Buloh Mamat Kalau nak lah, ini bukan maklumat sabu ni kalau nak merasa lah. Alright, kalau betul-betul nak merasa. Baik. Kita masuk kepada arena politik tuan-tuan. Arena politik. Shahrizan saran Dato' Mahathir cermin diri dahulu. Dr. Mahathir Mohamad perlu mencerminkan diri sebelum mendakwa sokongan orang Melayu kepada UMNO semakin merosot kerana bersekongkol dengan DAP, kata seorang ahli Parlimen PH. Kenyataan itu dipercayai merujuk pada kekalahan calon BN kepada PAS pada pilihan raya kecil Kemaman 2 Disember. Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johari itu untuk menyarankan agar Mahathir menjawab soalan yang sama berkaitan Parti Pejuang yang pernah diterajuinya. Daripada mengulas tentang kemerosotan sokongan orang Melayu terhadap UMNO, lebih baik Tun cermin diri dahulu mengapa partinya sendiri semasa PRU 15 tidak mendapat sokongan orang Melayu. Saya tambah, bukan setakat itu. Malah, dia hilang deposit, tuan-tuan, bertanding di Langkawi. Kemudian Puan pun menjawab. Dia kata, sokongan Melayu dah merosot sebelum UMNO DAP bekerjasama. UMNO mengakui sokongan pengundi Melayu kepada parti itu merosot. Namun, ia bukanlah berpunca daripada keputusan untuk bekerjasama dengan DAP melalui PH. Tambah Majlis Tertinggi UMNO itu, kemerosotan sokongan Melayu sudah pun dilihat sejak berlangsungnya PRU ke-14 pada 2018. Benar. Sokongan Melayu merosot. UMNO tidak apologetik. Sokongan merosot sebelum UMNO dan DAP bekerjasama. Merosot daripada PRU ke-14 lagi. Okay. Dan dalam masa sama, MCA pun buat apa orang kata kenyataan. Naib Presiden MCA Tan Teck Cheng meminta pengurusi BN Ahmad Zahid supaya menerima hakikat bahawa sokongan orang Melayu terhadap BN terus merosot. Ini setelah Presiden UMNO mendakwa prestasi yang disebabkan oleh pengundi putih daripada gabungan itu tidak keluar mengundi. Baik. Yang ini sebenarnya malam tadi saya dah ulas berkenaan dengan kemerosotan pengundi Melayu. Dan benar seperti mana kata Fuad Zakarshi tadilah bahawa sebenarnya kalau kita lihat sokongan Melayu terhadap UMNO memang sudah turun sejak PRU ke-14 lagi. Okey. Sejak PRU ke-14 lagi sokongan apa orang kata sokongan orang Melayu terhadap UMNO itu sudah menurun. Okey, sokongan Melayu terhadap UMNO memang sudah menurun. Baik, now bila sokongan Melayu terhadap UMNO itu sudah menurun dan penurunan tersebut sebenarnya bermula seawal seingat saya tahun 1999 dia bermula tetapi masih boleh dikekang oleh Mahathir, tetapi dia mula turun betul-betul turun sejak 2008. Pada masa itu Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat lah pada masa itu menang 5 negeri. Pada waktu itu menang 5 negeri. So bila menang 5 negeri, kita dapat lihat bahawa kemenangan tersebut kita menyaksikan trend orang Melayu menyokong UMNO pada waktu itu mula menurun. Now, isu dia bila trend Melayu mula menurun, dia pergi kepada siapa? Pada waktu itu Pakatan Rakyat 2008 PAS masih bersama dengan DAP, masih bersama dengan Parti Keadilan Rakyat pada waktu itu. So, bila bersama dengan Parti Keadilan Rakyat, so dilihat bahawa naturally dia akan pergi kepada antara lainnya PAS lah. Tetapi masih lagi tak cukup sokongan PAS pada waktu itu. Namun mereka menang beberapa negeri, mengekalkan Kelantan dan juga mendapat apa orang kata negeri seperti Terengganu dan Kedah. So sokongan itu dah mula ada dan terima kasih juga kepada pada waktu itu Pakatan Rakyat. Gabungan Pakatan Rakyat pada waktu itu. Namun the trend is still now pada masa itu going down dan terus merosot. Akhirnya berlaku pada PRU ke-14 di mana dimenangi oleh Pakatan Harapan pada waktu itu, bersatu bersama dengan Pakatan Harapan dan kita nampak bahawa kemasukan bersatu itu ada tarikan sedikit golongan Melayu untuk menyokong Pakatan Harapan disebabkan bersatu ada dekat situ. Tetapi pada masa itu PAS keluarlah kan. So kita nampak trend tersebut berlaku dan bila kerajaan bertukar, bersatu bergabung dengan PAS, kita nampak mereka akhirnya pergi ke
apa orang kata, pergi ke Perikatan Nasional. Sokongan Melayu itu pergi ke Perikatan Nasional. Di beberapa kawasan, terutama di bahagian timur, pantai timur dan juga di bahagian utara. Walaupun di bahagian selatan tak ada jauh beza. Now, kita tak boleh sebenarnya nak terus assume bahawa seluruh sokongan Melayu itu merosot di seluruh kawasan. Now, kita kena objektif dalam kalau kita nak buat satu kesimpulan. Sebab kalau kita nak melihat perkara ini, kalau kita kata Kemaman kalah Melayu merosot. Pertama, Kemaman memang dia dah menang sebelum ini. Kenapa kita tak tengok Pelangai? PRK Pelangai, Barisan Nasional menang. Kenapa PAS tak menang di kawasan yang memang majoriti Melayu? Jadi kita tak boleh kata seluruh sokongan Melayu di seluruh negara, di seluruh semenanjung Malaysia itu telah merosot menyebabkan UMNO kalah. Tak boleh juga. Kita kena tengok by cases, by state. Saya selalu kata bahagian selatan normally sokongan Melayu bukan kata tak merosot, tetapi still ada pada Barisan Nasional. Utara Pantai Timur kita dah kata out, terutama bahagian utara even ke Penang pun pada UMNO sudah out. Cuma di bahagian tengah seperti Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dia masih lagi dalam keadaan 50-50 kita kata. Kita tak kata dia sokong, tapi kita tak kata dia tak sokong. So sekarang ini bergantung bagaimana mereka nak melihat perkara ini. Now, kenapa? Ini membawa saya kepada point berkenaan dengan Hadi. Kan, berkenaan dengan Hadi kalau kita tengok. Ada yang kata bahawa sebenarnya kenapa nak kena tukar? Kenapa nak kena tukar PAS? Kena tukar kepimpinan Hadi Awang? Dia persoalkan lagi saya, kenapa nak tukarkan Hadi Awang sedangkan prestasi Hadi Awang terbaik? Kita baca. Taqiyuddin, PAS catat prestasi terbaik di bawah pimpinan Hadi. PAS menganggap pencapaian mereka di bawah Hadi adalah yang terbaik pernah dicatat parti itu berbanding tokoh lain sebelumnya. Justru itu, Susah Agung PAS tidak ada sebab mengapa parti itu menukar pimpinannya seperti dicadangkan oleh DIP Lim Kit Siang semalam. Baik. Saya agree. Saya agree bahawa di bawah kepimpinan Hadi sebenarnya PAS telah mencapai satu pinnacle, satu orang kata satu keadaan di mana mereka menang kerusi dalam jumlah yang banyak. Nah, adakah kerana PAS itu telah berjaya dan matang di dalam politiknya sehingga berjaya memenangi hati rakyat? Jawapan dia tidak. Sebenarnya tidak, tuan-tuan. Bukan sebab itu. Bukan sebab karismanya Hadi Awang, bukan sebab hebatnya PAS dan perjuangan dia, bukan. Dia sebenarnya macam ni, saya ceritakan. Kelebihan Hadi Awang adalah, saya summarizekan dalam satu frasa. Dia adalah seorang yang tidak takut menggunakan satu perkataan yang satu falsafah yang saya namakan sebagai matlamat menghalalkan cara. Ini Hadi Awang. Saya boleh katakan Hadi Awang adalah seorang pemimpin yang tidak takut menggunakan satu falsafah Niccolo Machiavelli di dalam buku The Prince, the ends justify the means. Matlamat menghalalkan cara. Bagi Hadi Awang, yang penting kita kerajaan, yang penting kita menang. Bagaimana kita menang itu tidak penting. Saya bagi contoh, pada tahun 1980-an, beliau boleh mengeluarkan satu fatwa mengatakan politik suku, agama suku itu adalah kafir. Dan UMNO itu mengamalkan politik suku, agama suku. Dia tak kata UMNO itu kafir. Tetapi kenyataan tersebut, bila direlate dengan UMNO, orang boleh buat conclusion. Matlamat menghalalkan cara. Berlaku peristiwa memali. Matlamat menghalalkan cara. Kemudian kita dapat lihat, years later, bila arwah Allahyarham Tuan Guru Nik Aziz menjadi presiden, pada tahun 2008 lagi, bila menang 5 negeri, UG, Unified Government, adalah saranan daripada siapa? Adalah idea daripada siapa? Daripada Hadi Awang. Pada waktu itu sudah ada ura-ura supaya PAS bergabung dengan UMNO. Sedangkan pada waktu itu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat, bersama dengan DAP, bersama dengan PKR pada waktu itu. Tetapi sudah ada movement untuk supaya PAS menarik sokongan daripada PR dan mula menyokong UMNO di negeri-negeri seperti Perak. Negeri seperti Perak pada waktu itu. Antara yang termasuklah negeri Selangor dan sebagainya. Tetapi perkara itu tidak berlaku kerana presiden, bukan presiden lah, tapi penaung dia masih lagi PAS pada waktu itu di bawah Tuan Guru Nik Aziz. Dan juga masa itu pimpinan-pimpinan seperti Mat Sabu, seperti Dr. Zul, Mujahid Yusof Rawa dan sebagainya. Yang sekarang ini berada di dalam amanah. Ustaz Ahmad Awang dan sebagainya sekarang ini berada di dalam amanah. Sehinggalah bila, tuan-tuan, 2015
Pada 2015, pada waktu itu meninggalnya Tuan Guru Nik Aziz pada awal. Sedangkan Unified Government ni sudah cerita tu dah ada sebelum itu dah. Sampai Tuan Guru kata Tuan Guru Nik Aziz kata siapa yang dah buat cerita aku ludah muka dia kata. Lebih kurang macam tu. Kita kena kerjasama dengan tapi tim-tim kita ni kita kena ada setia kawan. Meninggal sahaja Tuan Guru Nik Aziz pada awal 2015. Hujung 2015 bila naik orang kata dia masih presiden, dia memang presiden. Tetapi masa tu Tuan Guru sebagai Mursyidul Am. Bila tak ada Tuan Guru, geng-geng amanah tertendang keluar. 2015 hujung pecah Pakatan Rakyat, tidak ada lagi Pakatan Rakyat pada waktu itu. PAS menarik diri dan akhirnya bekerjasama dengan UMNO. So matlamat menghalalkan cara. Dia bukan nak bekerja sama dengan UMNO tu sebab dia nak bekerja sama dengan UMNO. Bukan sebab Melayu, bukan sebab Islam, tak. Sebab dia matlamat dia adalah untuk menang dan berkuasa. Cuma dia tak sangka bahawa pertandingan 3 penjuru itu sebagaimana Rafizi kata dalam Invoke sebenarnya bukan dalam kiraan kepala mereka kalau 3 penjuru boleh menang. Rupanya 3 penjuru kalah. So pada tahun 2018, BN pun kalah, PAS pun kalah. Tetapi adakah Hadi Awang berpuas hati? Tidak. Perancangan terus dibuat untuk menjatuhkan lagi kerajaan. Sebenarnya syaratan 2020 tu bukan baru, bukan accidental. Dia sudah dibincangkan seawal 2018. Kenapa tuan-tuan? Antara pemain pada tahun 2018 adalah Azmin. Pemain 2020 yang menjatuhkan kerajaan adalah Azmin. Kita kena ingat pada tahun 2015, penubuhan Amanah dan Pakatan Harapan 2016 yang menghalang penubuhan Pakatan Harapan, yang menolak penubuhan Pakatan Harapan, yang menidakkan penubuhan Pakatan Harapan antaranya adalah Azmin Ali. Dan the gang lah. 25 orang menandatangani. Pada masa itu minta Kak Wan Azizah dipecat sebagai presiden kerana membelakangkan PAS. Rafizi kata, kita tak boleh bergantung lagi kepada PAS. Kita tak boleh rely kepada PAS. Azmin masih nak dengan PAS. So, bila dia naik dan akhirnya dia berjaya menyusup melalui Jalan Mahathir, dia merancang perancangan dengan PAS pada waktu itu untuk menjatuhkan kerajaan. Dengan UMNO, dengan PAS, terutama dengan PAS. Sebab kalau kita kena faham, hubungan di antara Azmin dengan UMNO bukan melalui Azmin dengan UMNO sahaja. Dia melalui PAS. Dan akhirnya 2020 kerajaan tumbang. Malah Hadi sendiri mengeluarkan dalil mengatakan tebuk atap, dia kata. Tak salah tebuk atap. Sebab kerajaan ini kerajaan yang tak betul, kerajaan yang tak Islamik, kerajaan yang tak cukup Melayu. Maka tak salah kita mempertahan dan merampas negara untuk mengislamkan. Matlamat menghalalkan cara, betul? Sekali lagi akhirnya, bila berlaku mufakat nasional pada waktu itu, sebelum itu mufakat nasional, bila jatuh kerajaan, matlamat menghalalkan cara, UMNO dah lemah. Bila UMNO lemah, instead of bekerjasama dengan UMNO dan menyokong UMNO, disokong bersatu. Kita tengok PRN Melaka, PRN Johor. Pada waktu itu siapa lawan siapa tuan-tuan? Pakatan Harapan lawan Perikatan Nasional, lawan UMNO Barisan Nasional. So, Pakatan Harapan Perikatan Nasional pada waktu itu adalah bersatu dan juga PAS. So, di mana kesetiaan PAS pada UMNO? Sebenarnya PAS tidak pernah setia pada UMNO kerana Melayu, kerana Islam. Bukan. Dia yang penting kesetiaan mereka adalah pada matlamat mereka. Asalkan capai matlamat mereka menjadi kerajaan, asal matlamat mereka mencapai mereka menjadi menteri, timbalan menteri dan sewaktu dengannya, bagaimana cara mereka melakukan itu tidak penting. Adakah dengan cara khianat, adakah dengan cara sabotaj, adakah dengan cara nak jatuhkan kerajaan, dengan cara tebuk atap, itu tak penting. Yang penting mereka jadi kerajaan. Walaupun mandat rakyat tak mandat rakyat, lantaklah. Yang penting mereka jadi kerajaan. So akhirnya kita nampak sekarang ini cerita dia apa tuan-tuan? Masih lagi cerita nak tebuk atap. Kalau kita ingat, masih lagi cerita nak tebuk atap tuan-tuan. Sampai sekarang Hadi masih lagi bercerita nak tebuk atap. Jadi kesimpulan dia, apa yang saya nak cakapkan dekat sini? So, dakwaan mengatakan Hadi
Terbaik PAS di bawah Hadi, betul. Saya setuju. Tapi terbaik dia di bawah Hadi kerana Hadi sanggup menggunakan apa saja cara. Termasuk cara mengkhianati. Cara yang dilarang oleh Tuhan, oleh agama. Khianat, tuan-tuan. Cara khianat kawan, khianat bekerjasama dengan musuh untuk khianat kawan sendiri. Tak apa, tebuk atap, tak apa. Yang penting matlamat mereka tercapai. Itu beza dengan Tuan Guru Nik Aziz. Beza dengan Tuan Guru Nik Aziz, Tuan Guru Nik Aziz, dia tak gunakan cara itu. Termasuk fitnah. Tuan Guru Haji Hadi ni dengan geng-geng dia sanggup fitnah pun tak apa. Sebutkan akta hasutan pun tak apa. Janji matlamat mereka tercapai. Jadi disebabkan oleh ini, tuan-tuan, saya setuju bahawa kenyataan hari ini bahawa di bawah Hadi memang antara yang terbaik adalah di bawah Hadi. Saya setuju dengan kenyataan itu. Cuma saya kata saya tambah sikit. Ia berlaku kerana Hadi adalah seorang yang sangat brutal. Kalau kita ingat Mahathir tu brutal dalam politik, tuan-tuan. Kita kena ingat anak murid Mahathir adalah Hadi Awang. Hadi Awang pun lagi brutal. Tapi tak boleh lawan Tok Guru lah. Tok Guru dia sangat brutal. Hadi Awang tu lagi brutal. Beza dengan Mahathir ni dia buat kerja sendiri. Kita nampak dia yang buat. Hadi Awang dia tak buat, tuan-tuan. Dia tak buat nampak depan mata. Maksud saya. Dia bawa belakang, orang lain yang ditonjolkan dekat depan. Saya bagi contoh macam ni. Timbul isu Samsuri jadi apa orang kata, ketua APN kan, ganti Hadi. Siapa jawab? Tuan Ibrahim Tuan Man jawab. Tuan Ibrahim Tuan Man yang jawab. Tak timbul siapa ketua APN walaupun PAS lebih besar. PAS mengakui parti itu lebih besar berbanding bersatu, namun berpendapat tidak perlu ditimbulkan siapa yang sepatutnya mengetuai APN. Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man berkata, prinsip kerjasama parti dalam gabungan ialah mencapai kesepakatan sebelum membuat sebarang keputusan. Kata beliau. Sebelum ini pun tak ada pun perbincangan bersama dengan UMNO. So akhirnya tetap juga mereka berpisah dengan UMNO. Dan tak mustahil selepas ini mereka akan berpisah dengan PAS dan bergabung balik dengan UMNO kalau mereka nak. So poinnya dekat sini, kalau perasan dekat situ macam saya kata tadi, Hadi Awang tak buat statement. Orang lain buat statement. So itu kelebihan Hadi Awang lah. So kudos lah kepada dia, seorang yang pandai dalam politik tu. Bagi saya dia seorang yang bijak untuk mengatur neraca politik dia. Kan? Neraca politik dia. So bagi saya dia adalah seorang yang bijak dalam neraca tersebut dan kudos kepada dia lah. Cuma saya nak bagi tahu kepada geng-geng PN, jangan rasa macam ini adalah perjuangan suci. Ini adalah ulama yang memperjuangkan Islam. Tak. Ulama yang sebenar yang saya recognize, bagi saya seorang wali adalah Tuan Guru Nik Aziz. Dia seorang wali. Untuk saya nak menyebut Hadi ni, perkataan Tuan Guru pun bagi saya tak layak, tuan-tuan. Ustaz pun tak layak. Haji Hadi lah bagi saya. Dia ada ilmu agama? Ada. Saya tak mengakui. Saya tak mengatakan ilmu dia tu kurang. Tak. Tapi untuk sampai ke level Tuan Guru, sebab bagi saya, kalau kita nak kira berilmu ni, tuan-tuan, iblis tu pun berilmu. Kalau nak kita banyak ilmu, iblis tu banyak ilmu, tuan-tuan. Lagi banyak ilmu daripada kita. Tapi kenapa dia dilaknat? Kerana sifat kesombongan dia. Kalau kita nak cerita. Pengkhianatan dia. Dia khianat pada apa? Dia khianat kepada amanah yang Allah bagi. Supaya tunduk kepada aku. Allah kata tunduk kepada aku. Ikut apa yang aku cakap buat. Tapi dia khianat. Sebab itu pengkhianat akan dikhianati. Bagi saya mudah saja. Tok Guru, ulama, syekh, ustaz tidak akan jadi kalis kepada apa orang kata, bencana khianat. Once kita khianat, benda itu akan balik kepada kita. Menyebut tentang khianat ni, tuan-tuan, ada yang mendakwa MP Bukit Gantang pengkhianat. Dia kata pengkhianat ni. Kan? Kenapa pengkhianat? Telah pun apa orang kata, meninggalkan kerajaan yang ada apa orang kata, parti mereka sendiri. Aduh, ya, Malaysia KZ ni. Telah meninggalkan parti mereka sendiri. Alright. Okey. PN Bukit Gantang bagi tempoh seminggu untuk Syed Abdul Hussein bersemuka dengan. Okey, saya baca.
Perikatan Nasional Bukit Gantang mencabar Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Hussein untuk berjumpa undi di kawasannya dalam masa seminggu. Timbalan PN bahagian Bukit Gantang Ahmad Man berkata ibu berkaitan kenyataan beliau yang memaklumkan hanya akan meletak jawatan jika semua pengundi di Parlimen Bukit Gantang menyatakan perkara itu kepadanya. Baik. Kenyataan baru-baru ini dalam satu wawancara YB Syed ni mengatakan kenapa beliau nak kena letak jawatan? Okey, sebelum tu dia ni parti mana kan? Okey, sebelum ini pada tahun 2018 dia menang di bawah tiket Barisan Nasional. Kemudian dia keluar daripada dia keluar ke sebagainya saya ingat lah. Ke dia menang dalam tiket bebas saya ingat. Tapi 2018 dia menang dan dia memegang tiket bebas. Dia sebelum UMNO keluar kemudian dia menang dalam tiket bebas. Okey, betul. Dia UMNO tapi tidak dicalonkan, tapi kemudian bertanding bebas dan dia menang. Okey. Tetapi pada waktu itu dia menyatakan sokongan kepada PN lah. Selepas itu, bila tahun 2022, sebelum 2022, beliau menyertai Bersatu dan bertanding di bawah tiket Bersatu dan menang. Setelah itu, 4 menjadi 5. 5 orang telah masuk termasuk Bukit Gantang bagi menyatakan sokongan kepada PMX pada waktu itu. So, Bersatu Bukit Gantang tak puas hati lah. Dia kata, apa ni kan? Kalau sekiranya betul-betul ni letak jawatan lah. Kalau betul-betul anak jantan letak jawatan. Sebab apa? Dia menang dalam keadaan dia menggunakan tiket parti Bersatu pada waktu itu dia kata. Sebenarnya kalau nak ikutkan Syed ni, YB Syed ni antara orang yang boleh menang dengan nama dia sendiri. Itu saya kena akui. Kan? Dengan nama dia sendiri. Itu kita kena akui. Now dia buat satu wawancara. Dia kata kalau sekiranya nak saya letak jawatan boleh. Tapi seluruh pengundi tu kena sign kata setuju saya letak jawatan. Baru dia letak jawatan. So dia buat satu kenyataan mengejutkan baru-baru ini. Katanya apa yang berlaku? Dia menyatakan bahawa sebenarnya bila PMX menawarkan kepada pembangkang, kan? PMX menawarkan kepada pembangkang ini secara tersirat bahawa pembangkang boleh datang dan berunding dengan kerajaan berkenaan peruntukan. Sepatutnya kerja ketua pembangkang dan juga presiden kepada Parti Bersatu jumpalah MP-MP pembangkang, kata baik dia ada dah tawaran daripada kerajaan, jom kita bincang apa yang kita kena minta dengan kerajaan, jom kita bawa ke sana. Tetapi rupanya perkara ini tidak berlaku. Menurut MP Bukit Gantang, Muhyiddin Yassin tak pernah berjumpa dengan dia orang pun. Kan? Muhyiddin Yassin tidak pernah berjumpa dengan mereka pun. Baik, saya bacakan ada satu surat artikel ditulis di Malaysia Kini. Surat memang agenda PN rupanya. Ada mesej tersirat yang penting di sebalik pengakuan terbuka Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abdul Hussein beberapa hari lalu. Dengan kenyataan dibuatnya baru-baru ini, barulah orang ramai tahu bahawa Ahli Parlimen Pembangkang sebenarnya tidak pernah dipanggil untuk berbincang mengenai rundingan peruntukan. Padahal itulah nasihat yang diberikan Perdana Menteri agar pembangkang berunding secara diplomasi agar nasib rakyat di kawasan mereka boleh dibantu secara berkesan. Ia juga membuktikan pemimpin PN tidak pernah bersungguh dalam membantu ahli parlimen sendiri mendapatkan peruntukan. Sebelum itu, Ketua Penerangan Bersatu Razali Idris mendakwa rundingan telah dibuat dengan kerajaan melalui wakil PN Taqiyuddin Hassan. Sekarang kita berhak bertanya, siapa yang bercakap benar? Sebab Razali kata ada rundingan. Tetapi apa orang kata YB Syed Abu Hussein mengatakan rundingan itu tidak ada. Tidak berlaku rundingan. Baik, kita dengar kenyataan beliau. Pandangan Datuk terhadap Bersatu sekarang? It's a party yang mana yang terus dia boleh teruskan perjuangan cara mereka. Saya cara saya. Kita melihat parti Bersatu pun ada camp-camp yang tersendiri. Kalau kita lihat ada mula nak mencaras jawatan presiden dan sebagainya. Komen Datuk? Komen saya dalam PIT saya tengok dari jauh saya tak hadir. Saya sangat kecewa keputusan presiden. Kenapa tidak beri laluan kepada muka-muka baru? Hanya tak sampai satu hari. Dan change decision, U-turn dengan nasihat seorang isteri. Dan saya ni penasihat saya ramai. Bila saya buat keputusan, kenapa marah saya? Kan? Presiden dah buat keputusan untuk inilah yang terakhir. Tiba-tiba U-turn.
salahkah kita buat keputusan untuk kita teruskan perjuangan cara lain? Be fair. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan itu memang daripada perwakilan dan akar umbi yang mahukan Tan Sri terus menerajui Bersatu itu. Leaders bukan dengar orang. Leaders, he have a vision. He's my firm with the vision. Kalau disebabkan dengar sama ahli, tukar saya tak dengar cakap ahli. Saya tahu apa saya nak bagi kepada ahli saya. Saya tahu nak bagi apa kepada pengikut saya. I'm a leaders. Datuk nak katakan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah sampai tamat tempohnya untuk menjadi seorang Presiden Bersatu? Yes. Definitely. Yes, definitely. Sudah sampai masanya untuk beliau meletak jawatan sebagai Presiden. Yang tu tadi dia tak sebutlah mengenai kenyataan apa orang kata tak ada rundingan sebagainya tu tak disebutlah. Tetapi dalam interview yang sama dia disebut. Yang tu dia pendek-pendek Malaysian Gazette ambil. Kemudian ada satu dakwaan mengatakan bahawa ini daripada Raja Petra tu lah. Geng-geng Illuminati ni, geng-geng Freemason ni dia kata. Dia kata dia tak cakap is lah. Dia kata bahawa sebenarnya Bukit Gantang ni melompat sebab dia ada tawaran 30 juta. Okey, ini jawapan Bukit Gantang. Tuan-tuan dengar sendiri berkenaan dakwaan tersebut. Dan dia sanggup nak bawa ke, kalau betul, bawa dia ke SPRM. Dia kata. Datuk, semalam juga Raja Petra sudah pun ada satu memuat naik satu video yang menyatakan bahawa apa tindakan yang Datuk buat ini semata-mata untuk menyelamatkan salah seorang ahli keluarga Datuk itu, anak sendiri yang ada kes mahkamah, kemudian dengan sogokan wang 30 juta dan sebagainya. Ini antara yang kita lihat kerana itulah tindakan menyokong secara terbuka dilakukan oleh Datuk. Adakah benar? Kalau itulah benar, maknanya kali pertama saya keluar pada UMNO pun benarlah. Apakah itu benar? Ini hanya permainan politik. Permainan politik. Sebab tu saya tak nak respon tentang permainan politik ni. Biarlah siapa nak kata apa, kata. Sebab dulu pun benda yang sama juga. Setelah 5 tahun berlalu, kenapa timbul lagi? Kerana mereka marah pada saya. Marah secara profesional lah. Apa tindakan saya buat, kenapa nak kait-kait dengan benda yang lain? Be gentleman. Datuk menafikan perkara itu? Dah pasti saya nafikan. Akan ambil tindakan kepada si penyebar fitnah itu? Saya tak akan ambil tindakan apa-apa. Saya tak nak panjangkan. Saya nak buat kerja. Saya nak tenangkan fikiran saya untuk khidmat pada rakyat. Baik. Now, kalau tuan-tuan ingat, betul. Saya ingat saya pada tahun 2018, dia masa itu dia menang atas tiket UMNO. Kemudian dia lompat dan menjadi ahli parlimen bebas, kalau tak salah itu masuk Bersatu. Dia jadi bebas. Kemudian lepas itu menyatakan sokongan kepada mana-mana siapa-siapa jadi kerajaan. Kemudian dia menyatakan kalau ini dikatakan sebagai 30 juta dia dapat, adakah bermakna sewaktu dia melompat dahulu dia dapat 30 juta? Dia tak kata ya, tapi seolah-olah sedemikian. Ditawarkan oleh Bersatu. Jadi sebenarnya Bersatu ni tuan-tuan, dia terlalu banyak liabilities, terlalu banyak baggage. Sebab itu bila dia kata tadi dia menyentuh mengenai persoalan Muhyiddin Yassin sendiri. Dalam masa satu hari, tiba-tiba boleh buat U-turn. Kan? Satu hari boleh buat U-turn sebegitu saja. Itu kan satu perkara yang pelik. Bagaimana apa orang kata boleh buat U-turn sebegitu saja? Dia jadi pelik lah, jadi satu perkara yang pelik. Bagaimana beliau boleh apa orang kata U-turn, mula-mula mengatakan, ini saya menyebut tentang ni lah, siapa nama dia, Muhyiddin Yassin. Mula-mula Muhyiddin Yassin kata saya akan meletak jawatan. Sehari kemudian, saya tak letak jawatan. Sebab apa? Saya bertanya dengan isteri saya. So leaders macam mana yang begitu? Leaders bagaimana yang begitu sebenarnya? Jadi ini menimbulkan persoalan dan juga perkara yang boleh menjadi pertikaian lah terhadap kepimpinan Datuk Seri kepada Muhyiddin Yassin. Adakah beliau mampu menjadi seorang presiden yang akan membawa Bersatu in the next election? Itu yang menarik untuk kita nak lihat, tuan-tuan. Baik.
Habis kat situ. Cerita harakah. Mahkamah arah PAS lunas hutang 656,000 pada bekas pencetak harakah. Bekas pencetak harakah memperolehi penghakiman terus mengarahkan PAS membayar hutang sebanyak RM656,233.69. Mahkamah Session Kuala Lumpur membenarkan permohonan NAJ Resources untuk penghakiman terus keputusan mahkamah tanpa bicara terhadap PAS dan dua defendant lain. Dua lagi defendant ialah Setiausaha Agung PAS Takiuddin dan penerbit lidah rasmi Galeri Media Serbaneka Sdn Bhd. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Bela Pelantif Putra Taulan Rasul mengesahkan Hakim Lailatullah Zuraidah Harun dan Harun membenarkan permohonan untuk penghakiman terus itu. Peguam itu juga berkata, Mahkamah Sivil turut membenarkan anugerah sebanyak RM3,000 anugerah kos. Ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Defendant Muhammad Faizi Cik Abdul Abu mengesahkan keputusan itu sambil menambah pihaknya akan merayu ke Mahkamah Tinggi. Peguam itu berkata mereka juga memfailkan permohonan untuk menangguhkan keputusan sementara menunggu rayuan. Pada Ogos 2019, Malaysia Kini melaporkan kisah hutang melibatkan harakah dan dua pencetaknya pada waktu itu. Now, ada timbul persoalan timbul itu. Dia kata, ini fake ni Suardi. Hutang harakah ini fake. Sebenarnya harakah mana ada berhutang. Ada satu grup kata, sebenarnya company yang berhutang tu dah bankrupt. Macam mana dia boleh tuntut hutang? Itu hujah pemimpin PAS tau. Pemimpin PAS kata, apa nak bayar? Company tu pun dah bankrupt. Nanya kat member tuan-tuan. Ni tuan-tuan fikir, kalau orang yang tolong dia pun, dia boleh khianat macam tu. Macam mana orang yang tak tolong dia? Yang print harakah ni bukan calang-calang orang PAS juga saya rasa. Orang PAS juga. Tapi member tu kesian sampai bankrupt tuan-tuan. Buka company baru semata-mata nak tuntut balik hutang dia. Sampai bankrupt member tu dibuatnya. 600,000, almost 1 million. Tak kesian ke member? Matlamat menghalalkan cara. The ends justify the means. Ni saya masukkan tadi tu. So, apa akan jadi kalau sekiranya PAS tak mampu bayar? Okey, saya rasa mampulah bayar. Kalau setakat 600,000 tu takkan tak mampu. Tapi mereka nak merayu juga. Tak mengaku juga tu yang mereka berhutang tu. Saya tak tahulah parti kononnya memperjuangkan Islam macam ni ke perangai dia tuan-tuan. Berhutang 600,000 tapi tak sanggup nak bayar. Tuan-tuan, dia cerita dia macam ni. Apa akan jadi kalau sekiranya PAS tidak berjaya bayar? Menurut undang-undang sebenarnya, kalau kita tengok Societies Act 1966, Akta Pertubuhan 1966, antara perkara yang boleh dilakukan oleh individu tersebut adalah memohon supaya PAS dibatalkan. Ada peruntukan. Walaupun dia tak bolehlah directly minta dibatalkan, tetapi kalau sekiranya mereka tidak boleh membayar, maka dia boleh dipanggil sebagai unwind ataupun winding up NGO tersebut ataupun politik tersebut. Itu adalah perkara yang boleh berlaku. Kalau sekiranya tidak boleh berlaku secara civil sekalipun, maksudnya secara undang-undang, mereka boleh merayu kepada menteri dan menteri KDN Saifuddin Nasution di bawah Seksyen 5 Akta Pertubuhan mempunyai kuasa untuk menarik balik pertubuhan PAS daripada menjadi satu pertubuhan yang legal. So saya rasa dia tak akan berani ambil tindakan untuk tidak membayar lah. Kan? Dia akan mengambil tindakan untuk bayar. Saya rasa dia tak akan berani mengambil tindakan untuk tidak membayar. So for me sekarang ini dia the balls in PAS court. Hutang sekarang ini dah ditentukan. Ini bukan ada persoalan lagi hutang tak ada hutang tuan-tuan. Dah sah. Mahkamah dah mengesahkan ada hutang. Mahkamah dah sah ada hutang. Mahkamah dah kata kena bayar hutang itu. Sekarang ini walaun dah tak boleh main lagi. Oh, tak ada, hutang tu tak wujud, hutang tu tak betul, ini adalah fitnah. Tak ada. Mahkamah dah keluarkan satu keputusan bahawa hutang tersebut sudah pun diterima, maksudnya disahkan sebagai betul dan wajib dibayar kepada pencetak. So sekarang ini the balls in PAS court lah. Sama ada PAS masih lagi nak berdolak dalih, tak nak kutip Milo untuk nak buat bayaran tersebut. Macam PAS. Alah, takkanlah 600,000 tak boleh nak bayar. Dulu, kalau Claire Brown tu, 1.4 juta boleh kau bayar. Takkanlah harakah ahli sendiri tak mampu nak bayar. Yang terbitkan kau punya surat khabar tak mampu nak bayar. Perempuan orang kafe tu, dekat UK tu kau sanggup nak bayar 1.4 juta.
Takkanlah orang Islam kau tak sanggup bayar. Apalah pimpinan macam ni. Kata memperjuangkan Islam. Bagi malu nama Islam lagi ada. Baik. Terakhir dari saya tuan-tuan. Terima kasih. Oh, dekat 10,000 menonton kita malam ni. Terima kasih tuan-tuan kerana bersama dengan saya. Baik. Saya minta maaf. Ni satu appeal lah. Saya tak minta banyak tapi satu appeal lah. Dalam keadaan sekarang ni sebenarnya my eyes is getting worse. Tahun lepas memang saya buat cermata. Ni dia cermata dia yang tuan-tuan derma tu. Inilah dia. Few thousand ringgit. Tetapi it's getting worse. So bila saya jumpa doktor pakar tadi, dia kata Iswardi you kena buat LASIK, dia kata. You kena buat LASIK, you kena correct the eyes because sekarang ini your eyes nampaknya mungkin, yelah dia bukan kata dia tak kata dia getting worse. Maksudnya erti kata dia tak lelah. Kata disebabkan oleh itu you kena buat LASIK, tetapi for me dia kata you buatlah LASIK. Dan dia kata dia nak sponsor saya separuh harga. Dia nak sponsor saya separuh harga. Okey, berapa LASIK? LASIK saya ni dia ada rabun jauh, rabun dekat. Saya ada dua. Saya multifocal. Rabun jauh, rabun dekat tuan-tuan. Baik. LASIK tu yang moden, yang paling terkini punya teknologi, dia bukan teknologi yang masuk kantar dalam mata tu, bukan. LASIK ini berjumlah RM11,000. Tetapi Dr. Johari berbaik hati untuk sponsor sebahagian daripada LASIK tersebut, dan dia kata apa orang kata Dr. Johari mengatakan dia nak sponsor sebahagian. So dia kata yang sebahagian lagi dia minta saya, yalah dia kalau boleh bantu bayarlah, dia kata kan. Hospital mana, di klinik mana? Pusat Pakar Mata Bangi, Datuk Dr. Johari. Dekat sini. Dekat Bangi, Section 4. So saya kata, baiklah, saya cubalah kalau saya dapat collect dalam lebih kurang RM5,000, maka saya akan... So ini adalah Maya Pada Maju, Senam Berhad, company saya. Kalau siapa yang nak menderma sebagainya, tak kisahlah jumlah berapa sekalipun, untuk pembedahan mata saya, saya sebenarnya nampak ni pun dah blur-blur dah ni. So saya minta tuan-tuan dan puan-puan bantu saya sedikit lah. Kalau alhamdulillah kalau kita dapat capai RM5,000 tersebut, saya pergi kepada untuk buat LASIK, dan insya-Allah membantu sedikit lah usaha saya. Kan takkan pas je nak pergi apa orang kata buat Milo kan, tin Milo. Saya pun nak jugalah buat tin Milo. Cuma beza dia saya tak minta 1.4 juta tuan-tuan. Saya minta RM5,000 je. RM5,000 sahaja. So terima kasih. So terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang membantu. Terima kasih kepada yang share, yang like, yang subscribe. Terima kasih kepada semua yang bersama dengan saya. InsyaAllah tuan-tuan, itu saja daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting, lawan. Tetap lawan.